Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita dipilih untuk kita menunaikan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dan juga masih lagi diberi peluang kepada kita untuk kita menambahkan ilmu kita yang dapat menjadi pedoman kepada kita dalam mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi bacaan kitab kita, masih lagi di bawah tajuk sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sifat-sifat yang baginda sallallahu alaihi wasallam didik para sahabat secara khususnya dan umat baginda sallallahu alaihi wasallam secara umumnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'anil Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu khali Hind bin Abi Halata wa kana wassafan an hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li minha shay'an faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari laylatal badri fadhakara al-haditha bitulihi. قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. Diriwayatkan daripada Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yakni cucunda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Al-Hasan bin Ali, ayahnya sepupu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abu Talib. Abu Talib ni adik-beradik dengan ayah Nabi, Abdullah. Abu Talib ni nama dia Abdul Manaf. Nama sebenar dia Abdul Manaf. Abdul Manaf. Kita kata Abdul tapi dalam tulisan Arab ni tidak ada alif lam. Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Sama juga datuk Nabi, nama dia bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu hanya gelarannya sahaja, nama panggilan yang masyhur.
Nama sebenar kepada datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Syaibatul Hamdi. Nama sebenarnya Syaibatul Hamdi. Atau nama ringkasnya Syaibah. Syaibatul Hamdi. Jadi Abu Talib yakni Abdul Manaf bin Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf ni nenek moyang Nabi yang ke berapa? Yang kedua. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, moyang yang kedua. Abdul Muttalib datuk, Hashim moyang yang pertama, Abdul Manaf moyang yang kedua. Keistimewaan Abdul Manaf ni, moyang yang kedua Nabi SAW, beliau juga merupakan moyang kepada imam ikutan kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i, Abdul Manaf ni moyang yang kelima kalau tak silap saya. Moyang yang kelima Al-Imam Asy-Syafi'i. Abdul Manaf ni dia ada 2 orang anak. Dia ada 4 orang anak. Ada 4 orang anak. Yang pertama nama Hashim, yang kedua nama Muttalib. Dia 2 double T, 2 T, Muttalib. Muttalib. Bukan 2 L. Kita biasa Muttalib je ni. Itu balik. T tu 2. Ya, ta tu bersabdu, Muttalib. Yang ketiga nama Naufal. Dan yang keempat nama dia Abdus Syams. Abdus Syams. 4 orang anak kepada Abdul Manaf ni, moyang Nabi, moyang yang kedua Nabi. Dua daripada anak Abdul Manaf ni, dia ada dua baik, 2 yang kurang baik. Jadi hak kurang baik ni tak berapa dicerita sangatlah dalam sejarah. Ada 2 orang yang baik, yang mempunyai sifat yang mulia, iaitu yang pertama nama dia Hashim, dan moyang pertama Nabi Hashim, dan juga seorang lagi Muttalib. Ini moyang kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hashim dengan Muttalib ni dia ada beradik. Daripada Hashim keluar Nabi SAW. Daripada Muttalib ni keluar Al-Imam Asy-Syafi'i, yang nama sebenarnya Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Hashim ni pula, dia ada anak nama dia Syaibatul Hamdi, yang ni datuk Nabi yang kita panggil Abdul Muttalib. Jadi macam mana nama Abdul Muttalib tu boleh dapat kepada Syaibah, datuk Nabi? Muttalib ni nama moyang kepada Imam Syafi'i. Moyang Imam Syafi'i adik-beradik dengan moyang Nabi Hashim. Al-kisahnya, Hashim ni dia meninggal dunia pada ketika Syaibah, datuk Nabi Abdul Muttalib masih kecil. Mereka tinggal di Mekah. Maka Muttalib, moyang Imam Syafi'i, pergilah ambil anak saudara dia ni nama Syaibah, anak kepada adik dia, nama Syaibah, bawa. Dulu masa permulaan kitab ni, dulu ada saya cerita sikit.
Jadi bila dia pergi ambil Syaibah ni, bawa naik, ada setengah riwayat kata bila orang tanya siapa dia gendong belakang tu, tanya kepada Muttalib ni. Muttalib ni moyang Nabi, moyang kepada Imam Syafi'i. Tanya kepada Muttalib, siapa dia gendong belakang tu? Dia kata hamba aku. Dia kata hamba aku, abdi. Maka bermula daripada situlah masyhurnya nama Syaibah ni dipanggil dengan Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Muttalib ni moyang Imam Syafi'i. Ada setengah riwayat menyebut apabila Syaibah ini dibela oleh Muttalib, moyang Imam Syafi'i, oleh kerana dia ikut semua pak saudara dia ni, gimana ikut je, sampai orang ingat Syaibah ni hamba kepada Muttalib. Maka masyhurlah dia dipanggil dengan Abdul Muttalib, hamba Muttalib. Jadi Muttalib yang nama Datuk Nabi itu sebenarnya sempena nama moyang Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Satu-satunya imam mazhab yang berbangsa Quraisy. Satu-satunya imam mazhab yang berbangsa Quraisy yang kita kata dia adalah ahlul bait, keturunan Nabi. Dan ada dalam hadis pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut dalam sebuah hadis, nanti satu masa nanti akan datang satu orang alim yang berbangsa Quraisy yang ilmunya akan tersebar ke seluruh dunia, dan beliaulah Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Ini tu susur galuh. Molek juga kena tahu tak? Nama Imam Syafi'i, nama dia Muhammad bin Idris. Ayah dia nama Idris. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman. Ada lagi, saya ingat. Khair. Cuma Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza, Palestin. Ataupun dalam bahasa Arab disebut Gaza, di Palestin. Dalam keadaan miskin, yatim, ayahnya meninggal dunia semasa dia masih kecil. Dan miskinnya tu sampai mak dia nak hantar pergi ngaji, tak ada benda nak bayar ke tok guru. Tak ada. Imam Syafi'i pun ngaji, nak beli kertas pun tak mampu, ada duit. Maka diambil tulang belulang, digunakan untuk catat apa yang dia belajar. Tetapi kehebatan Al-Imam Asy-Syafi'i ini, sejak daripada kecil lagi Allah Subhanahu wa taala telah nampakkan kehebatannya. Kehebatan. Dia pergi ngaji, dia belajar lah, bukan pergi ngaji Quran. Ngaji Quran umur 7 tahun hafiz dah Imam Syafi'i. Umur 7 tahun ingat dah 30 juz Al-Quran. Umur 15 tahun tok guru dia suruh dia keluar fatwa dah. Tok guru dia bagi mandat kepada dia untuk dia boleh berfatwa. Umur 15 tahun Imam Syafi'i pergi belajar dengan tok guru dia. Tok guru dia ni jenis cakap ringkas, ngajar ni tak syarah panjang-panjang. Jadi belajar ni biasa, tok guru buat ringkas, jadi banyak yang tidak jelas daripada yang jelas. Jadi bila dilihat Imam Syafi'i ni, budak nama Syafi'i ni miskin ni, tak ada duit nak bayar yuran, dia kata. Lepas tok guru dia balik, Imam Syafi'i lah yang akan perjelaskan kepada kawan-kawan dia. Oh, dia kata pandai budak ni.
Jadi atas dasar tu okey, saya tak ambil iuran daripada pelajar ni sebab dia tolong saya. Lebih kurang kisah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ada kaitan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan kita yang mulia. Khair. Jadi riwayat yang dibacakan pada malam ini riwayat daripada cucunda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya telah bertanya kepada pak cik saya yang bernama Hindun bin Abi Hala. Ada tak nama orang lelaki nama Hindun? Hindun bin Abi Hala. Hindun ni siapa dia pula? Hindun ni adik-beradik dengan mak ataupun isteri Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Isteri Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitu anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah. Yang bernama Fatimah. Fatimah binti Muhammad. Jadi Hindun ni adik-beradik dengan Fatimah. Tapi adik-beradik ni adik-beradik seibu dipanggil. Adik-beradik seibu. Sebab tu bin ni lain, Fatimah binti Muhammad, sebab memang dia daripada Nabi. Yang isteri Nabi pada ketika itu ialah Khadijah, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Jadi Nabi adalah suami yang ketiga kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Suami yang pertama kepada Khadijah, setengah riwayat menyebut nama dia Abu Hala. Ini bapa kepada Hindun. Suami yang seorang lagi nama dia Atiq. Atiq. Ada inilah, ada yang kata yang pertama Atiq, yang kedua Abu Halah, mana-manalah. Cuma yang pastinya Abu Halah ni adalah ayah kepada Hindun. Jadi Hindun ni dia adik-beradik seibu dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi kata Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu anhu, saya telah bertanya bin Abu Halah, dan beliau adalah seorang yang sangat pandai menceritakan sifat, dan dia mahir. Sebab apa? Sebab dia daripada kecil bersama dengan Nabi. Maknanya membesar tu bersama dengan Nabi. Jadi Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu tanya kepada pak cik dia tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dia tanya kepada pak cik dia? Sebab pak cik ni pandai cerita. Kalau cerita tu maknanya dengar detail, puas hati, jelas. Jadi kata Sayyidina Al-Hasan, dan saya ingin supaya dia menceritakan sifat baginda yang mulia kepada saya. Maka kata Hindun bin Abu Hala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mulia. Seorang yang mulia ni maksud dia apa? Zat dia tu adalah mulia. Zat Nabi itu adalah mulia. Sebagaimana yang kita maklum, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apa sahaja yang datang daripada baginda semuanya molek belaka.
baik berlaku. Tak ada benda yang buruk, sama ada dari segi fizikal Nabi, batin Nabi, sehingga para sahabat air ludah Nabi pun berbuk juga. Air ludah Nabi, orang Nabi buang tu takkan jatuh atas tanah, akan jatuh di atas tapak-tapak tangan para sahabat. Darah Nabi pun sahabat minum. Darah Nabi, Nabi suruh buang, dia buang juga, buang dalam perut dia. Satu orang sahabat Nabi berbekam, kemudian selepas selesai berbekam, Nabi suruh dia bawa pergi buang. Dia pun bawa sampai tempat tu, dia kata minum. Balik jumpa Nabi, Nabi tanya buang kat mana. Dia pun bagi tahu kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya minum darah. Dan Nabi SAW bersabda, dia buang mafhumnya, api neraka tidak akan membakar jasad yang darahnya bercampur dengan darah. Contoh sekali kemuliaan Rasulullah SAW. Zat Nabi itu mulia dah. Kemudian mufakhaman, baginda sallallahu alaihi wasallam dimuliakan. Zat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulia dah. Kemudian dimuliakan oleh semua makhluk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan Nabi. Kalau kita baca dalam Al-Quran, berapa banyak sifat-sifat ataupun panggilan-panggilan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala sebut untuk Nabi, isyarat kepada Nabi dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Taala letak dialog orang-orang kafir, orang-orang yang tak beriman ni, yang tuduh Nabi macam-macam, Allah Ta'ala backup semula. Allah Ta'ala jawab balik. Orang ni kata Nabi gila, majnun Nabi. Allah Ta'ala kata, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Allah Ta'ala kata Nabi tak gila. Orang kata Nabi ni bukan utusan Allah. Allah Ta'ala jawab, Nabi adalah utusan Allah. Allah Ta'ala jawab belaka. Dalam Al-Quran, panggilan untuk Nabi-Nabi ni, Nabi-Nabi selain kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala panggil sebut nama. Ucapan salam Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ilyasin, salamun ala Nuhin fil alamin. Allah Taala sebut nama. Tapi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala tak sebut pun nama. Oh, banyak nama-nama yang isyarat kepada Nabi. Allah Taala, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Siapa dia? Nabi. Ya ayyuhal muddathir, siapa dia? Nabi. Isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk salam kepada Nabi pun Allah Ta'ala sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala tak sebut nama. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat berselawat atas Nabi. Siapa dia Nabi itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala suruh pula orang-orang yang beriman supaya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu dari pihak Allah. Daripada pihak makhluk ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, khususnya manusia ni pun sama juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan. Dalam syarahan hadis ini ditulis di sini bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam mu'azzaman 'indal khalqi la yastati'u ahadun an la yu'azzimahu wa in harasa 'ala tarki ta'zimihi. Baginda sallallahu alaihi wasallam dimuliakan di sisi semua makhluk. Kemuliaan yang macam mana? Kemuliaan yang tidak ada satu orang pun yang mampu untuk tidak muliakan Nabi. Tidak ada satu orang pun yang berdepan dengan Nabi nak hina Nabi, dia dapat hina Nabi. Bila dia berdepan dengan Nabi, dia terpaksa muliakan Nabi. Wa in harasa ala tarki ta'zimihi, walaupun dia sangat berkeinginan untuk tidak memuliakan Nabi. Ini baginda sallallahu alaihi wasallam, insan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu hadis qudsi disebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, Kau telah jadikan Musa sebagai kalimullah, kalim Kau, orang yang bercakap, boleh bercakap direct terus dengan Allah. Jadikan Nabi Ibrahim Khalilullah. Maka Nabi SAW kata, apa yang kau beri aku? Ada tak keistimewaan Pak beri pada aku? Nabi Musa dapat title Kalimullah, Nabi Ibrahim dapat Khalilullah, Nabi Isa dapat Ruhullah. Saya ni apa? Dapat apa? Famadza ja'altani? Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, wahai Muhammad, sesungguhnya aku beri kepada kamu satu kemuliaan yang aku tak beri kepada siapa pun. Apa dia kemuliaan tu? Kemuliaan tu ialah apabila sahaja nama aku disebut, pasti nama kamu akan disebut bersama. Kemuliaan Nabi. Kalau sebut nama Allah, pasti akan sebut nama Nabi. Dalam tahiyat kita, dalam tasyahud kita. Orang nak beli frame pun orang beli, tak beli Allah saja. Allah Muhammad atas sebelah. Nah, Nabi Adam alaihi salam bila diturunkan ke bumi, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, nangis sampai satu masa minta taubat pada Allah Subhanahu wa taala, minta dengan berkat Muhammad, disebut dengan berkat Muhammad, terimalah taubat. Allah Ta'ala tanya Nabi Adam AS, tahu mana nama Muhammad? Jadi dia kata, masa saya dalam syurga hari itu, jadi saya tengok di Arash tertulis nama engkau, dan kemudian tertulis ada nama Muhammad bersama dengan nama. Jadi aku yakin orang yang nama dia bersama dengan nama manusia, orang yang Allah SWT beritahu kepada Nabi Adam AS, dialah Nabi akhir zaman. Daripada keturunan kau yang akan lahir di akhir zaman sebagai Nabi akhir zaman. Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Adam AS dengan berkat Nabi, dengan berkat nama Nabi Muhammad SAW. Itu kemuliaan Nabi SAW. Fakhman, zat dia mulia,
Tak ada satu benda pun yang hina pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala letak pada semua makhluk, telah buat keputusan pada semua makhluk untuk muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Wajah baginda bercahaya, bersinar-sinar. Apa lagi istilah sebut untuk wajah? Itulah yang menggambarkan kecantikan, seperti cahaya bulan purnama. Ni malam bulan purnama. Dia nampak bulan terang. Bulan purnama 14. Malam 14 Lailatul Badri. Terang, cantik maknanya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita lah nak bayang cantiknya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengoklah bulan. Maknanya kecantikan bulan. Walaupun pada hakikatnya bulan tu tak comel benarnya, cahaya matahari je. Kalau pergi bulan tengok tak comel gitu, berkawah-kawah. Kalau belajar astronomi, falak ke, bulan ni objek dia di atas sana tu dia banyak kawah-kawah, lubang-lubang, lopak-lopak kat situ. Bukan macam kita tengok atas dunia ni nampak comel, licin, putih, cahaya. Cahaya tu adalah cahaya matahari. Oleh kerana cantiknya pemandangan itu, itulah ibarat yang paling hampir untuk menggambarkan berseri-serinya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahaya bulan nak dibanding dengan cahaya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hebat lagi cahaya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Tapi itulah kat dunia ni hok boleh fahamnya waktu je. Cerita lebih lagi tak boleh. Perbandingan. Allah. Jadi itu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bulan Maulud ni kita cerita lebih sikit, supaya mari dalam hati ni rasa cinta kepada Nabi. Kita kenal siapa dia Nabi. Orang yang paling berjasa lah, kalau kita kata paling berjasa kepada kita dengan asbab baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kita boleh arah. Jadi kita kena kenal. Sebab apa? Nak cinta, nak sayang seorang ni kena kenal dulu. Kalau tak kenal, nak sayang macam mana? Ada? Kena kenal, baru kita boleh rasa, oh, hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini rupanya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari dalam hati. Qala al-Hasanu fakatamtuha al-Husaina zamanan. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita dengan apa yang disampaikan pada malam ini, dapat menimbulkan dan menambahkan lagi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kepada saya lah yang bercakap ni sedap sangat. Bercakap ni sedap tapi belum tentu masuk ni. Masuk tu kena pupuk benda ni. Kena selalu baca, kena selalu ingat, baru dia mari. Tidak saja je. Dan kita niatkan apa yang disampaikan pada malam ini untuk kita sampaikan pula kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah